Okey, baik. So kita mulakan dengan masalah asas ekonomi. So 1.2 iaitu sistem ekonomi dan penyelesaian masalah asas ekonomi. Okey, sebelum ini kita dah belajar tentang barang-barang seperti barang ekonomi, jenis barang seperti barang ekonomi, barang awam dan juga barang percuma. So hari ini kita nak masuk tentang sistem ekonomi dan penyelesaian masalah asas ekonomi. Mula-mula kita kena tahu dulu apa itu masalah asas ekonomi. Masalah asas ekonomi. Okey. Baik, sebelum ini kita belajar tentang masalah ekonomi. Okey. Sebelum ini kita belajar tentang masalah ekonomi, iaitu masalah apa? Iaitu berkaitan dengan kekurangan, kemudian membawa ke masalah pilihan dan terus kepada masalah kos lepas. Okey. So itu dipanggil sebagai masalah ekonomi. Yang kali ini pula adalah masalah asas ekonomi. So perbezaan dia pada asas ekonomi. So kalau ada perkataan asas tu, maknanya masalah asas ekonomi dia mesti berkait rapat dengan 4 soalan, iaitu apa yang hendak dikeluarkan, berapa yang hendak dikeluarkan, bagaimana hendak dikeluarkan dan untuk siapa dikeluarkan. So kalau di short formkan dia ataupun dipendekkan menjadi ABBU. Abu. Abu iaitu apa yang hendak dikeluarkan, berapa yang hendak dikeluarkan, bagaimana hendak dikeluarkan dan untuk siapa dikeluarkan. Inilah soalan-soalan untuk dalam masalah asas ekonomi dan bagaimana menjawabnya. Okey. So masalah asas ekonomi yang pertama iaitu berkaitan apa barang dan perkhidmatan yang hendak dikeluarkan. Maknanya perkataan apa. Apa barang dan perkhidmatan yang hendak dikeluarkan. Baik, masalah asas ekonomi bagi apa ni? Bermaksud menentukan jenis barang dan perkhidmatan yang hendak dikeluarkan. Dan kalau barang atau perkhidmatan yang hendak dikeluarkan mestilah mengikut permintaan pengguna ataupun kuasa pasaran. Kamu kena faham dulu. Ini biasanya masalah asas ekonomi ni berkait rapat dengan sekiranya kamu menjadi kita kata pengeluar. Bila kamu ada duit, kamu nak buka kilang, kamu nak mulakan perniagaan, kamu akan terfikir, aku nak berniaga apa Apa barang yang aku nak keluarkan? Jadi barang itu mestilah adalah barang yang kita kata ada permintaan, mengikut permintaan pasaran. Kamu tak boleh suka-suka hati buat keluarkan barang tertentu. Sebagai contoh, kalau kamu plan, saya nak keluarkan baju sejuk lah. Baju sejuk yang menggunakan bulu-bulu kambing biri-biri. Jadi saya nak keluarkan lah pakaian jenis itu. Nampak cantik lah. Tetapi harus diingat, kalau kamu keluarkan baju sejuk yang berbulu-bulu tu, kamu nak jual kat mana? Kat Malaysia? Orang nak beli? Memang tak lah. Maknanya kamu kena tahu dulu, adakah permintaan itu, maknanya baju sejuk tu ada permintaannya di Malaysia? Ada, bukan tak ada, ada. Tetapi untuk orang-orang yang akan pergi melancong ke luar negara lah. Dan kamu tak boleh buka lah kedai tu merata-rata. Kamu hanya mungkin buka kedai tu di mana? Di KLCC ke, ataupun di Subang Jaya ke, ataupun di Sunway Pyramid ke, yang mana tempat itu mungkin ramai orang kat situ yang akan melancong ke luar negara. So dia akan beli. Itu je lah. Kamu tak boleh lah jual dekat mana? Dekat kedai-kedai pasar raya biasa, tak boleh. Sebab apa? Tidak ada permintaan. Sebab itu, apa barang yang hendak dikeluarkan mesti mengikut permintaan. Kalau kamu keluarkan barang yang tidak mengikut permintaan, maka risiko kerugian akan berlaku. Itu kena faham. Jadi, apa barang dan perkhidmatan yang hendak dikeluarkan ditentukan oleh jenis barang dan mestilah mengikut permintaan.
permintaan pengguna dan juga kuasa pasaran. Itu penting. So, soalan pertama ialah apa? Apa barang dan perkhidmatan yang hendak dikeluarkan? Itu masalah asas ekonomi, apa? Yang kedua, iaitu soalan tentang berapa. Okey, soalan tentang berapa barang dan perkhidmatan yang hendak dikeluarkan. Setelah kamu menentukan apa barang hendak dikeluarkan, kamu kena tahu pula penentuan tentang kuantiti, bilangan barang yang dan perkhidmatan yang hendak dikeluarkan tu. Dan ianya mesti mengikut mekanisme harga. Apa itu mekanisme harga? Mekanisme harga ni, okey, sekejap lagi cikgu bagi tahu, dia merujuk kepada permintaan dan penawaran. Okey, permintaan dan penawaran. Nanti cikgu akan explainkan tentang itu. Macam mana tu cikgu? Nanti kita tengok. Ya. Okey, permintaan dan penawaran. So, itu tentang berapa yang hendak dikeluarkan ditentukan oleh mekanisme harga. Okey, itu yang kedua. Yang ketiga, bagaimana hendak dikeluarkan? Bagaimana soalan tentang bagaimana barang dan perkhidmatan hendak dikeluarkan. Bagaimana ni merujuk kepada cara-cara, teknik atau cara pengeluaran barang dan perkhidmatan. Terdapat banyak cara untuk mengeluarkan barang dan perkhidmatan, tapi kebiasaannya kamu kena perlu memilih teknik yang paling cekap yang dapat memaksimumkan keuntungan. Secara umumnya, teknik yang paling cekap apa tahu? Iaitu teknik yang kos dia paling rendah tetapi dia boleh menghasilkan untung yang maksimum. Itu cara dia. Sebagai contoh, kalau kamu tengok mungkin di kawasan perumahan kamu, ramai orang yang berniaga burger. Berniaga burger. Tetapi kalau kamu tanya diorang harga burger mereka mungkin berbeza sedikit. Ada yang RM2.5, ada yang RM3, ada yang RM3.5, ada yang RM5. Betul? Harga burger tu kan? Dan kalau kamu tanya, kenapa harga burger ini berbeza-beza? Baik, harga burger berbeza-beza kerana cara mengeluarkan burger tu berbeza. Ada gerai tu dia tambahkan mayonis banyak. Ada gerai tu dia gunakan daging yang berkualiti. Ada gerai yang lain dia gunakan roti yang berkualiti. Ada pula gerai tu yang menggunakan tukang masak itu adalah tukang masak yang daripada chef, daripada hotel punya chef. Ada yang tukang masak tu orang biasa-biasa je. So, bagaimana dia keluarkan barang itu menjadi satu kita katakan sebagai daripada masalah asas ekonomi. So, teknik yang paling cekap itulah yang akan memaksimumkan untung. Kadang-kadang ada orang letak harga RM5, tapi untung dia cuma RM2 je. Sebab RM3 lagi kos bahan. Roti dia guna mahal, daging yang dia guna pun daging yang berkualiti yang mahal. Kemudian mayonis sayur mahal, RM3. So dia untung RM2. Ada juga yang niaga burger, harga RM5, tapi untung dia RM3. Kenapa? Kos dia RM2 saja. Dia dapat roti dengan harga yang lebih murah, dapat daging tu dengan harga lebih murah, sayur pun lebih murah. Jadi siapa yang gunakan teknik yang paling cekap, dialah yang akan dapat memaksimumkan untung. Jadi ini tentang soalan bagaimana barang dan perkhidmatan hendak dikeluarkan. Dan satu lagi, kalau kita lihat, masalah asas ekonomi iaitu untuk siapa barang dan perkhidmatan itu dikeluarkan. Untuk siapa tu penting. Kalau kamu nak berniaga, kena tahu kamu keluarkan barang tu untuk siapa. Berkaitan corak agihan barang. Corak agihan barang ini ditentukan berdasarkan corak agihan pendapatan atau kuasa beli. Macam mana cikgu? Macam ni. Cikgu nak tanya kamu,
kamu sekarang ni pakai telefon Samsung ke iPhone? Zarif, Adriana. Android. Android. Okay, Android. Okay. So Adriana pakai Android juga? Phone pakai Android, bukan iOS bukan Apple okay. Baik. Untuk pengetahuan kamu, salah satu company ataupun kita kata syarikat phone yang terkenal ialah Samsung. Okey, kalau kamu tengok Apple kalau kamu tengok Samsung, perasan tak Samsung dia ada daripada model yang paling murah RM500, even RM400 pun ada, sampai yang paling mahal RM5,500 ke RM6,000. Kamu tahu kenapa dia keluarkan banyak model? Ada yang RM500, ada yang RM1,000-nya, ada yang Bagi orang yang mampu dengan tak mampu. Okey. Kerana apa? Dia cipta produk yang berbeza untuk untuk orang-orang yang berpendapatan berbeza-beza. Kalau orang yang berpendapatan mungkin RM2,000 saja, dia akan belilah phone dulu RM500 ke ataupun RM800 ke. Tapi kalau orang yang pendapatan lebih tinggi, contoh macam gaji dia RM4,000, dia mungkin boleh beli telefon bimbit yang ataupun Samsung yang model yang berharga RM2,000 ataupun RM2,500. Tapi kalau gaji dia sampai RM10,000, kan. So orang itu mungkin akan beli Samsung yang orang kata apa, yang terkini, yang termahal sekali, harga RM5,000, RM6,000. Jadi Samsung keluarkan semua model phone tu, semua model phone tu untuk semua jenis pendapatan. Berbanding Apple tak. Apple ni dia memang jual phone yang memang premium. Khas untuk siapa? Dia tahu memang orang-orang kebanyakan takkan beli. Orang gaji bawah RM2,000, RM3,000 memang tak beli. Dia memang target orang-orang yang mampu beli phone dia dengan harga RM5,000, RM6,000. Nak beli, tak nak sudah. Kalau orang kata, ada tak model yang lebih murah? Tak ada. Kalau nak pun beli yang model lama-lama. Kalau nak yang latest ni, itulah harga dia. Ada model yang rendah? Tak ada. Nak beli, tak nak sudah. Sebab Apple tahu dia punya pasaran siapa. Dia tahu corak agihan pendapatan dia, kuasa beli pengguna dia siapa. Dia tahu. Jadi nak keluarkan produk, kena tahu untuk siapa barang tu dikeluarkan. Jadi inilah yang dikatakan merujuk kepada apa? Kepada untuk siapa barang dan perkhidmatan dikeluarkan. So, kesimpulannya, masalah asas ekonomi ni merujuk kepada menjawab 4 soalan ini, iaitu apa barang yang hendak dikeluarkan, berapa yang hendak dikeluarkan, bagaimana untuk dikeluarkan, dan untuk siapa barang itu dikeluarkan. 4 soalan ini penting. Okey. Baik. So mungkin ada yang bertanya tentang, cikgu, yang tadi ada soalan tentang berapa barang dan perkhidmatan yang hendak dikeluarkan tu mesti mengikut mekanisme harga. Macam mana tu, cikgu? Dia macam ni. Dia macam ni. Okey. Baik. Kamu nanti bila masuk bab 2 nanti, kamu akan belajar apa yang dipanggil sebagai keluk. Sekarang ni pun ada keluk juga, tapi ini keluk yang yang berkaitan dengan harga dan juga kuantiti. Kat sini, kuantiti. Kuantiti. Sama ada kuantiti diminta ataupun kuantiti yang ditawarkan. Baik. Selalunya, yang ini garisan yang ini. Yang ini adalah dipanggil keluk permintaan atau garis permintaan. Garis permintaan, di mana macam mana kita tahu garis permintaan? Permintaan ini semakin harga dia tinggi, semakin kurang kuantiti yang diminta. Betul tak? Macam korang lah. Betul. Betul. Kalau kamu harga dah lagi murah, lagi banyak kamu beli. Harga dia lagi tinggi, lagi sikit kamu beli. Ini dikatakan keluk garis permintaan. Kemudian satu lagi garis, iaitu kamu akan lihat, iaitu garis penawaran. So, garisan ini adalah garisan penawaran, di mana
kilang pula. Kilang dia akan keluarkan kuantiti barang tu mengikut harga. Lagi rendah harga barang tu, lagi sikit kilang tu akan keluarkan. Lagi tinggi harga barang itu, lagi banyaklah kuantiti barang itu dikeluarkan. Kenapa? Kerana dari sudut kilang atau pengeluar, mereka nak untung. So, bila harga tengah mahal, dia akan keluarkan lagi banyak supaya dia dapat untung banyak. Tapi kalau katakan harga dia murah, maka kuantiti barang itu akan dikurangkan. Kerana apa? Membawa keuntungan yang sedikit sahaja. Jadi, apabila adanya permintaan dan penawaran ini, maka persilangan satu titik di sini dipanggil titik persilangan. Ini persilangan antara garisan permintaan dan garisan penawaran ini. Garisan inilah yang akan menentukan berapa banyak kuantiti yang kita kena keluarkan pada harga yang kita dah setujui. Inilah dia. So, ini dipanggil sebagai apa? Dipanggil sebagai mekanisme harga. Mekanisme harga. Okey, so di sini dah dapat kuantiti dia, iaitu mungkin berapa? Ini 1000 unit kuantiti. Pada harga berapa ni? Pada harga mungkin RM9. Contohlah macam tu. Jadi dah tahu dah. Kalau kita harga dia sekarang RM9, kita akan keluarkan sebanyak 1000 unit. Macam tu. So, ini dipanggil mekanisme harga. Dan untuk mempelajari mekanisme harga ini dan keluk permintaan dan penawaran ini, kamu akan belajar lebih terperinci dalam bab yang kedua nanti, iaitu bab pasaran. Nanti cikgu akan kita dah masuk bab 2 nanti, kita akan bincangkan benda ni. Ya. Jadi, secara umumnya hari ini kita lihat tentang masalah asas ekonomi. Apa yang hendak dikeluarkan, berapa yang hendak dikeluarkan, bagaimana untuk dikeluarkan, dan juga untuk siapa barang itu dikeluarkan. Baik, daripada situ barulah kita lihat tentang sistem ekonomi. Sistem ekonomi. Secara umumnya, kalau kita lihat, sistem ekonomi merujuk kepada peraturan yang diamalkan oleh sesebuah negara dalam menguruskan ekonominya. Peraturan yang diamalkan sesebuah negara dalam menguruskan ekonominya, secara umumnya terdapat 3 jenis sistem ekonomi yang utama. Ada 3 jenis, iaitu sistem ekonomi pasaran bebas, yang kedua perancangan pusat, dan yang ketiga adalah sistem ekonomi campuran. Kita pergi satu-satu dulu. Baik, kita tengok sistem ekonomi pasaran bebas. Baik, yang dikatakan pasaran bebas atau dalam bahasa Inggeris juga dikenali sebagai sistem ekonomi kapitalis ataupun juga dipanggil sebagai laissez-faire. Laissez-faire ni maknanya pasaran terbuka. Pasaran terbuka. Apa yang dikatakan sistem ekonomi pasaran bebas, kapitalis, laissez-faire ataupun pasaran terbuka ni, cikgu? Baik. Antara ciri-ciri sistem ekonomi pasaran bebas ni, pemilikan faktor pengeluaran. Baik, kamu tahu kan apa itu faktor pengeluaran? Bagi tahu cikgu contoh-contoh faktor pengeluaran. Apa dia? Tanah, buruh, usahawan, modal. buruh, usahawan dan juga modal. So, kita kata TBMU lah. Tanah, buruh, usahawan dan modal. So, dalam sistem ekonomi pasaran bebas ini, siapakah pemilik atau tuan punya bagi tanah, buruh, usahawan dan modal ini? Dalam sistem ekonomi pasaran bebas, yang memilikinya adalah sama ada individu ataupun pihak swasta.
Dan kedua-dua pihak ini ataupun individu dan pihak swasta ini bebas untuk memiliki faktor pengeluaran. Maknanya individu macam kamu, macam cikgu, ataupun pihak swasta, maknanya pihak syarikat-syarikat, bebas untuk memiliki tanah, bebas untuk memiliki buruh, bebas untuk membentuk mencari usahawan, dan bebas untuk memiliki modal. Bebas. Tak ada masalah. Okey. Dan juga individu dan pihak swasta juga bebas untuk mengguna dan juga mengubah pemilikan faktor pengeluaran itu untuk memenuhi utility, maknanya untuk memenuhi kepuasan dan juga matlamat pengeluaran. Maknanya, individu dan pihak swasta ni bebas untuk gunakan tanah, buruh, usahawan modal, ataupun bebas juga untuk mengubah pemilikan, maknanya nak jual tanah tu ke, maknanya pemilik dia jadi orang lain kan, nak jual tanah tu ke, ataupun nak jual modal yang dia ada ke, boleh, tak ada masalah. Dan dalam kes ini pihak kerajaan tidak campur tangan. Ingat dalam ekonomi, unit ekonomi, ingat betul-betul unit ekonomi ada berapa? Unit ekonomi ada 3. Pertama, individu ataupun isi rumah. Yang kedua, firma kan, ataupun pihak swasta. Dan yang ketiga adalah kerajaan. Ingat tu. So unit ekonomi inilah, tiga-tiga inilah yang akan memainkan peranan dalam semua keputusan ekonomi. So dalam pasaran bebas, tanah, buruh, usahawan dan modal bebas dimiliki oleh individu dan firma. Kerajaan tak campur tangan. Dia tak masuk campur. Tetapi kerajaan akan menetapkan undang-undang dan peraturan yang perlu diikuti untuk memiliki tanah. Jadi kerajaan tetapkan undang-undang. Nak beli tanah kena ada ikut peraturan ni. Nak memiliki modal saham kena ikut peraturan ini. Ada undang-undang dia. So kerajaan tak campur tangan tapi menetapkan undang-undang. Itu cara dia. Itu berkaitan dengan pemilikan faktor pengeluaran. Yang kedua, iaitu siapa yang menentukan kehendak. Siapa yang menentukan kehendak apa yang nak buat, berapa yang nak dibuat, untuk siapa nak dibuat. Itu semua juga akan ditentukan oleh pengguna ataupun individu dan juga pihak pengeluar ataupun juga pihak swasta. Ingat dalam unit ekonomi, individu ke firma ke kan, dia memang banyak dia punya istilah yang sama. Sebagai contoh, macam individu juga sebenarnya merujuk kepada isi rumah. Isi rumah pun sama. Ataupun juga dipanggil sebagai pengguna pun sama. Bukan orang lain. Korang jangan keliru. Bila diberi 2-3 benda yang pelik-pelik ni kan, kamu mula kata, apa benda ni? Aku biasa belajar individu. Sebelum ni aku belajar isi rumah. Tapi kenapa tiba-tiba pengguna? Sebenarnya sama. Begitu juga firma. Firma juga kadang-kadang diberi nama sebagai pihak pengeluar. Kadang-kadang juga dipanggil sebagai swasta. Sama. So dia merujuk kepada item yang sama. So korang jangan keliru. Kerajaan lah. Unit ekonomi tu. Sebab kadang-kadang pelajar ni keliru. Cikgu tadi individu, yang ini pengguna. Mana satu ni? Sama. Jadi kalau kita lihat, untuk siapa yang menentukan kehendak ni, pengguna dan pihak pengeluar, maknanya pihak kilang ataupun swasta, berhak membuat keputusan ekonomi untuk menyelesaikan masalah asas ekonomi. Jadi pengguna ataupun individu ataupun isi rumah mempunyai kebebasan untuk memilih, kerana pengguna mempunyai kuasa beli. Apa itu kuasa beli? Kuasa beli ini satu definisi Kuasa beli bermaksud kemampuan untuk membeli barang dan perkhidmatan. So yang menentukan
Okey, keputusan ekonomi adalah pengguna. Pengguna ada kebebasan untuk memilih. So, itulah penentu kehendak. Itu ciri yang kedua. Okey. Ciri yang ketiga, pembuat pilihan. Baik, untuk membuat pilihan, masalah pilihan cikgu siapa yang buat? Okey, yang buat pilihan juga individu. Dalam sistem ekonomi pasaran bebas, individu bebas membuat pilihan terhadap barangan yang ingin dibeli dan jenis pekerjaan yang ingin diceburi. Maknanya jenis pekerjaan yang dia nak kerja lah. Dan motif individu ataupun matlamat individu ialah untuk memaksimumkan kepuasan. Ingat, individu isi rumah sama, iaitu matlamat mereka maksimumkan kepuasan. Okey. Dan pengeluar pula bebas. Okey, pengeluar pula bebas untuk memiliki dan menggunakan faktor pengeluaran untuk mengeluarkan barang yang memaksimumkan untung. So, pengeluar bebas. Nak memiliki, gunakan faktor pengeluaran, gunakan tanah, buruh, okey, modal untuk keluarkan barang yang memaksimumkan untung. Jadi, pengeluar juga bebas untuk memilih teknik pengeluaran yang paling cekap dalam pengeluaran untuk meminimumkan kos pengeluaran. So, terpulang kepada pengeluar itu. Nak memilih teknik pengeluaran yang mana. Okey. So, itu dikatakan sebagai pembuat pilihan. Sebagai contoh lah Baik, sebagai contoh. Okey. Okey, Zarif, kenapa kamu memilih Android? Kenapa kamu tak memilih iOS sebagai pilihan kamu? Kenapa? Sebab Entahlah, saya lebih suka ke Android saja. Okey. Maknanya di sini Android memberikan kepuasan kepada kamu, betul? Android memberikan kepuasan yang maksimum kepada kamu. Manakala iOS ataupun Apple yang mungkin diguna pakai oleh Adriana pula tak ada, dah keluar kot ataupun terputus Mungkin ada setengah orang lebih suka kepada iOS ataupun Apple, kerana bagi mereka Apple memberikan kepuasan. So, kalau ditanya pada cikgu, mana satu yang lebih tepat ni cikgu? Android ke Apple? Tak ada yang tepat. Sebab kepuasan individu itu berbeza-beza. Zarif, kamu dengan Android kamu, so kamu puas dengan Android. Mungkin kalau kamu akan pakai Apple, kamu akan tak puas. Kamu rasa macam, aduh, tak best lah, nak Android juga. Okay. Kalau tanya pada orang yang dah biasa dengan Apple, kan, tiba-tiba diberi Android, dia orang akan kata, aku rasa Apple lah paling best, aku dah biasa pakai Apple. Kan, tiba-tiba nak pakai Android pula, rasa macam tak puas lah, you see. So, kedua-duanya betul. Kerana apa? Kerana individu yang berbeza. Individu yang berbeza, maka kepuasannya pun berbeza. Jadi, dalam kes ini, individu bebas membuat pilihan. Right. Baik, so kita telah tengok 3 ciri-ciri, iaitu pemilikan faktor pengeluaran, penentu kehendak dan juga pembuat pilihan. Yang keempat, iaitu kita lihat persaingan. Kalau dalam sistem ekonomi pasaran bebas, bagaimana persaingan berlaku? Boleh tak firma bebas bersaing? Yes. Firma memang bebas untuk bersaing. Bersaing ni maknanya compete each other. Bersaing melalui apa? Persaingan harga. Mereka firma boleh atau bebas untuk mengubah harga untuk meningkatkan jualan. Atau juga persaingan dalam bentuk bukan harga, iaitu menawarkan hadiah percuma. Kalau untuk pengetahuan kamu kalau persaingan ni, merujuk pada persaingan ni, kalau di negara-negara yang bebas ataupun pasaran bebas seperti Amerika semua kan, mereka boleh untuk apa tahu, untuk bersaing secara face to face. Contohnya, diorang boleh buat apa tahu, dalam iklan TV, diorang boleh buat, ini adalah Samsung,
ini adalah Oppo. Okey. Saya telah mengguna kedua-duanya. Saya yakin bahawa Samsung lebih baik kerana dia akan banyak-banyak begini semua kan. So, okey, kesimpulannya, okey, Samsung lebih baik daripada Oppo, maka Oppo boleh ditinggalkan. So dia boleh bersaing dengan mentionkan nama pesaing dia dan dia tunjukkan perbandingan dan sebagainya. Memang boleh. Memang boleh dibenarkan. Okey. Whereby kalau di negara kita tak dibenarkan. Negara kita tak boleh. Negara kita kan, contoh tak lagi jauh lah Zarif. Kamu tengok iklan apa? Iklan sabun. Okey. Okey, iklan sabun. Kamu tengok, belilah Daya. Okey, jangan beli cap ini. Cap apa? Cap X. Selalu cap X lah. Ini cap ni. Oh, cap ni tak bagus, tak menghasilkan buih yang banyak. Tapi dengan Daya, okey, dia akan menghasilkan cucian yang lebih bersih, pakaian yang lebih bersih dan wangi. So dia mention nama dia je. Dia tak mentionkan cap tu. So cap itu dia akan guna X. Okay. Iklan Soflan pun ya. Okey, iklan sabun basuh pun ya. Iklan shampoo pun ya. Kalau iklan produk ni kamu akan tengoklah dia akan dia akan letakkan botol dan mesti cap X. Mesti X. Dia tak boleh mentionkan nama dia punya pesaing, tak boleh. So peraturan di Malaysia tidak boleh meletakkan nama pesaing dalam iklan untuk untuk lakukan satu perbandingan, tak boleh. Dan cikgu masih ingat lagi semasa back to 1990s, early 20s tahun-tahun 2000 dulu tahun-tahun 2000 dulu, dalam satu keratan akhbar kan, dia Maxis Hotlink, dia letak satu iklan tau. Dia macam kotak je iklan tu dalam surat khabar. So kat sini dia tulis Maxis, panggilan tempatan 1 minit bersamaan 20 sen. Panggilan luar negara 1 minit bersamaan 50 sen. SMS 1 sen per message. So itu perbandingan. Kemudian jenama X. Dia tulis jenama X, tapi color dia color biru. Jenama X. Panggilan tempatan 1 minit 30 sen. Kemudian panggilan luar negara 1 minit 60 sen. Kemudian juga SMS 2 sen satu SMS. Kemudian di sebelah pula jenama Y, tapi dia tuliskan ruangan tu color apa tahu? Color kuning. Harga kita kata panggilan dalam negara iaitu 40 sen satu minit. Kemudian dia buat perbandingan. Sini Maxis. Kemudian tu dia apa? Maxis adalah pembekal yang termurah dan paling cekap di Malaysia berbanding jenama-jenama lain. Tapi jenama lain apa? Jenama X, jenama Y. Kemudian dia pakai color apa? Color biru, color kuning. Sekali imbas, orang tengok color biru tu, orang tahu itu apa? Jenama syarikat apa? Kalau yang warna biru. Zarif. Dia sebelah Maxis. Kalau warna biru color apa? Color syarikat apa? Syarikat Celcom kan? Syarikat Celcom yang warna biru. Kalau yang warna kuning tu, yang warna kuning tu biasanya merujuk pada DG, yes. Tapi dalam akhbar tak boleh mention kan Celcom, Maxis berbanding Celcom, berbanding DG, tak boleh. Kerana apa? Itu bermakna telah mencemarkan nama pesaing dan itu akan memberikan image yang tak baik. Sebab tu dia orang guna jenama X, jenama Y dan guna color je. Dan color orang tak boleh argue. Walaupun semua orang tahu DG kuning, Celcom biru. Tapi kalau dia kata kalau company Celcom kata dia ni kutuk aku ni. Message kau kutuk aku kau bandingkan dengan aku tak ada. Itu yang ada tu. Ada nama kau Celcom. Tak ada. Tapi color biru, color je biru. Tak ada nama pun Celcom. Itu satu.
Kalau DG pula call, DG kata, "Uish, kau bandingkan dengan aku ya, kau burukkan aku ya." Tak ada. Tu yang warna kuning tu, warna kuning aja. Ada nama DG? Tak ada. Nampak tak? Itu salah satu peraturan yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Nak buat perbandingan, tak boleh. Tak boleh memburukkan pesaing yang lain. Maknanya kita kemas lah tapi kalau di Amerika, negara-negara yang sistem pasaran bebas, diorang terbuka dalam hal ni. Mereka boleh perbandingkan dia, terus menyebut nama jenama yang berbeza. So itu dari sudut persaingan. Kemudian seterusnya iaitu penentuan harga. Baik, harga barang-barang dan perkhidmatan ini akan ditentukan oleh siapa, cikgu? Dalam sistem ekonomi pasaran bebas. Dalam sistem ekonomi pasaran bebas, harga barang ditentukan oleh mekanisme harga. Sekali lagi, mekanisme harga iaitu apa? Kuasa pasaran, iaitu merujuk kepada permintaan dan penawaran. Merujuk kepada permintaan dan penawaran. Macam cikgu cakap tadi lah. So harga boleh berubah-ubah mengikut permintaan dan penawaran. Dan matlamat atau motif utama pengguna dan pengeluar dalam sistem ekonomi pasaran bebas adalah untuk pengguna memaksimumkan kepuasan diri ataupun dipanggil utility. Manakala untuk matlamat pengeluar memaksimumkan keuntungan. Contoh negara-negara yang mengamalkan sistem ekonomi pasaran bebas ialah Amerika Syarikat dan juga Hong Kong. So, inilah dia yang dikatakan sistem ekonomi pasaran bebas. Secara kesimpulannya, sistem ekonomi pasaran bebas ini, nama pun bebas. Maknanya, pasaran dia bebas terbuka, terpulang kepada individu dan juga firma untuk menentukan atau membuat keputusan apa yang hendak dikeluarkan, berapa yang hendak dikeluarkan, untuk siapa barang dikeluarkan, bagaimana nak dikeluarkan. So, 4 soalan ini akan dijawab oleh pengguna dan pengeluar dalam sistem ekonomi pasaran bebas. Kerajaan tak masuk campur. Kerajaan hanya menetapkan undang-undang sahaja. Okey, setakat ni boleh faham tak? Faham. Faham. Ada soalan nak tanya? Tak ada. Tak ada. Okey, kejap. Okey. Tak ada soalan nak tanya okey, baik, alhamdulillah. So setakat ni kamu boleh faham. So cikgu rasa bagus tentang itu. Okey, kita baru lihat tentang sistem ekonomi pasaran bebas. Itu yang pertama. So ada lagi seterusnya kita akan tengok nanti sistem ekonomi pasaran lain, tapi sebelum itu kita lihat tentang kelebihan dan kekurangan sistem ekonomi pasaran bebas. Apakah kelebihan dan kekurangan? Dan sebelum itu, mungkin kamu ada soalan nak tanya sementara cikgu minum kopi. Ada kopi ni Zarif. Zarif, kamu duduk mana, Zarif? Kat mana? Taman Sri Gombak. Taman Sri Gombak. Gombak lah ni. Gombak. Kenapa ada bunyi macam angin kuat ni? Duduk sebelah kipas. Duduk sebelah kipas. Zarif, raya ni balik mana? Kelantan. Kelantan, kamu orang Kelantan? Orang Kelantan. Dia orang sama tapi belian. Siapa orang Kelantan? Mak ke ayah? Dua-dua. Kelantan kat mana? Kubang Krian. Kubang Krian yang dekat hospital tu. Betul-betul dekat Kubang Krian ke ataupun dekat kawasan perumahan tepi-tepi tepi hospital tu? Apa tu dekat istana. Oh, dekat dengan istana. Oh, okey, tahu. Dekat dengan istana kat Simpang 4 besar tu
yang ada KFC. Ada juga. Ada KFC yang apa, ada drive thru yang KFC ke McDonald KFC ya. Sebab cikgu tahu, sebab cikgu dulu pun kerap ke Kelantan, dan cikgu kerap ke Kubang Krian dulu. Kerap ke sana. So cikgu tahu area Kubang Krian, Kota Baru, dan juga habis tu Gombak ni, kalau cikgu tahu Gombak ni, Gombak ke ataupun sekitar taman, taman yang nama orang putih tu sikit dekat Gombak tu, apa nama taman tu? Taman Selasih. Taman Selasih, dekat-dekat dengan Sentul tu. Greenwood Indah. Okay, Greenwood. Greenwood. Okay, kemudian apa dekat area-area apa yang ada dulu, ada apa, ada ni, alah, aku lupa lah. Pasar yang malam-malam tu apa? Yang malam-malam orang berniaga pasar malam-malam tu, apa namanya? Ada nama Ada. Ni Danau Kota. Danau Kota kan? Saya pun tak rajin. Okey. Sana tu, cikgu tahu area Gombak sampai ke Danau Kota, sampailah ke area-area Sentul dan juga itu semua tu memang situ ramai orang Kelantan. Oh ya. Memang situ ramai orang Kelantan, sebab orang Kelantan mula-mula sampai daripada Kelantan, dia orang akan berkampung di area Gombak lah. So memang situ memang area orang Kelantan lah, cikgu tahu lah. Well, secara kesimpulannya, orang Kelantan ni, apa pendapat kamu tentang orang Kelantan? Banyak sangat lah. Banyak sangat apa? Mana nak cakap, orang ni macam tak tahu nak cakap macam mana. Tapi kamu setuju tak kalau cikgu katakan bahawa orang Kelantan ni semangat kenegerian dia tinggi? Setuju. Kan. Kejap. Ha. Setuju. Sebabnya kalau kita fikirkan balik, mak ayah kamu rajin tak balik Kelantan? Rajin. Sebulan sekali? Rajin cikgu, rajin. Sebulan sekali lah ke 2 bulan sekali? Dalam 1 tahun tu mungkin 2 kali, 3 kali. Time cuti besar macam cuti raya, cuti sekolah tu, cuti panjang-panjang sikit lah. Tapi kalau kamu perhatikan orang Kelantan, okey, kamu tahu kan dekat area Taman Greenwood tu ada stesen bas yang boleh naik bas pergi ke Kota Baru kan? Tahu. Kamu tahu stesen bas tu kalau pergi Kota Baru tu sentiasa penuh. Sebab orang Kelantan memang ada satu, kalau yang baru-baru sampai KL kan, dia orang macam-macam mana pun every week dia orang nak balik. Dia orang nak balik. So semangat kenegerian tu memang sangat tinggi lah. Semangat kenegerian ni yang tinggi ni bagus. Okay, sebab menunjukkan jati diri lah kan. Tetapi kata apa, yang tak bagusnya apabila ada persepsi di mana kata apa, negeri lain tak bagus. So itu akan menyebabkan ada border kat situ. Okay, memandang negeri lain tak bagus. Cik nak mention negeri dia je kan. Negeri lain, pendapat daripada negeri lain tak nak diterima. So itu adalah satu yang cikgu rasa bagus lah. So tak boleh lah macam tu kan. Kita semua satu Malaysia kan. Satu negara tu. Tapi ini memang berlaku lah di negara kita, especially orang-orang daripada negeri Kelantan, Terengganu. Sebelah manusia suka judge. Betul. Suka judge, betul. Macam kamu lah kan. Kamu tengok sekali imbas cikgu kan. Kamu rasa cikgu orang apa? Orang Kedah. Kan. Ada macam cakap cikgu orang Kedah. Tapi untuk pengetahuan kamu, sebenarnya cikgu adalah orang Jawa. Ya je cikgu. Cikgu Jawa dan Jawa pula, Jawa Johor. Ya, tu cakap Jawa. Ya. Cikgu Jawa Johor, sebelah mak.
okey, Jawa Johor, dan sebelah ayah cikgu adalah keturunan keturunan daripada Melaka, bukan, keturunan daripada Perak. So keturunan daripada pembesar-pembesar Perak dulu. So kalau kamu kata Kedah tu memang jauh sangat lah, jauh sangat. Okey. Jadi memang cikgu Jawa. Jadi kalau kamu kata Kedah memang impossible. Bagilah buku cikgu cakap orang Jawa. Allah kan. Okey. Cakap orang Jawa. Kan, cikgu bukan apa, just orang kata apa, macam ngomongnya siti-siti wae. Kan si ora-ora, and then siti-siti wae lah kan. Benda dah lama tak amal kan, macam tu lah. Okay. So tapi kalau macam kamu Zarif, kamu mungkin membesar di Selangor. So kalau ibu bapa kamu Kelantan, memang kat rumah tu memang cakap Kelantan lah. Pekat lah. Taklah pekat sangat sebab cikgu mak saya ni teacher, so dia selalu cakap dalam bahasa Melayu, bahasa pasar biasa je lah. Dia masuk dengan ayah saya. Mak kamu guru? Guru apa, bahasa Inggeris? Bahasa Inggeris. Okay. Ayah kamu? Arkitek, jurutera. Jurutera. Okay, maknanya tapi kalau di rumah tu memang gunakan, mungkin mak kamu banyak speaking lah. Guna bahasa Kelantan tu. Jarang guna bahasa Kelantan? Tak jarang juga. Campur-campur lah. Tapi cikgu yakin mak kamu akan guna bahasa Kelantan bila dia marah, betul tak? Betul. Bapa mu ni gak? Kan. Dia punya panjang lah ayat dia kan. Bapa mu ni gak? Garang Kelantan. Apa dia? Garang Kelantan cikgu. Oi, garang. Cikgu tahu lah. Memang garang. Orang Kelantan ni memang garang. Tapi cikgu tak nafikan lah, orang Kelantan ni sebenarnya kalau yang perempuan memang comel-comel lah. Betul. Yang perempuan memang comel-comel. So itu memang hakikatnya lah. Tapi comel tapi garang tu yang bahaya kan. Tak pasal-pasal kena libas kan. Cari gaduh ego. Kamu cari gaduh? Siapa cari gaduh? Mak saya lah. Okay. Dia macam Kelantan suka jenis yang macam friendly kan. Betul. Tapi kalau di sekolah kamu sekolah mana? Sekolah SMK Gombak? Melawati. Melawati. Sebab mak saya pun sekolah Melawati, so saya ikut mak saya lah. Tak adalah. SMK Melawati ke Wangsa Melawati? SMK Melawati. Melawati lah. Sebab cikgu banyak student kat sana. Tapi mungkin ada yang yang mana? Yang ada yang kat Wangsa Melawati, ada yang Melawati. Ramai kat lah. Yang kelas online, especially yang form 5 lah. Yang form 5 ramai. Yang form 4 ni mungkin si Fariba tu Melawati ke Wangsa Melawati, tak tahu. Fariba, Amira Syarafana, tu. Tapi diorang tak ambil ekonomi, diorang ambil sains rasanya. Sejarah. Saya perasan kat nama diorang kat grup sejarah tu. Kan. So dalam kelas sejarah itu satu sekolah dengan kamu ke? Tak Satu sekolah. Satu sekolah. So samalah sekolah Fariba dengan tu, cuma Fariba dengan Amira Syarafana tu semua diorang ambil sains stream kan? Tak lah. Tak tahu lah. Sebab kamu ambil ekonomi, kamu tak jumpa dia dalam kelas? Tak jumpa. Diorang kelas lain, saya kelas lain. Ekonomi berapa kelas? Tak banyak orang sekolah. Ekonomi berapa kelas? Satu kelas kan? Satu kelas. Kalau yang fizik, kemis, bio tu banyak kot. Yes. Ekonomi, saya ambil ekonomi, ada sains kan dengan sains tambahan. Subjek baru lah, sains tambahan. Sains tambahan subjek apa ya? Dia combine fizik, kimia dengan
Account. Chemistry dah silap. Oh, chemistry. Econ tak ada. Econ tak ada. Oh. Tak tahulah. Campur lah. Dah campur-campur lah Ha. Kadang pelik juga dia orang punya combination tu. Kadang-kadang ada yang macam add maths, lepas tu fizik, kemudian chemist, kemudian ada tiba-tiba tutup account. Account. Ada juga. Kan? So macam kamu memang ambil ekonomi. Selain daripada ekonomi apa lagi? Sains sukan. Okay. Sains tambahan tu lah. Sains sukan, sains tambahan. Ha. Oh. Sains tambahan tu subjek baru ke? Subjek baru. Yang dia campurkan tu. Oh, so sains ada buku yang best lagi ni yang baru ni, sains sukan. Oh, sains sukan dia ada Dia pasal badan-badan manusia tu lah. I see. So maknanya kamu antara pelajar batch baru dalam pelajar subjek baru sains sukan ni lah. Yes. Buku teks ada? Tak ada lagi sebab baru kan. La ilaha illallah. Pelik-pelik je lah. Pengetua pun cakap sebab kita nak memperluaskan ni murid-murid dapat berjaya yang bagus-bagus lah masa depan kan. Nak ambil bahagian sains tu kan. Bagus. Tak, matlamat tu bagus, tapi cara tu tak betul. Sepatutnya buatlah buku dia teks siap-siap dulu baru implementkan subjek kan. Jadi ada bahan rujukan. Ini tak ada bahan rujukan macam mana? Yang pelik-pelik je lah dia ni. Tapi tak apa. Okay, sekurang-kurangnya ada kemajuan sikit lah dalam subjek-subjek yang kamu ambil sebenarnya. Sains sukan dengan sains tambahan tu. Sains tambahan tu. So, mak kamu mengajar subjek English bagi apa? Form 1, Form 2, Form 3? Darjah 6. Oh, darjah 6. Siapa nama mak kamu Nurizati. Nurzati ke Nur Izzati? Nurizati. Nur Izzati. Okey, Nur Izzati. Okey. Rasanya ada ni. Biasa yang urusan dengan cikgu ni mak kamu kan? Okey, sains sukan. Kamu suka sukan apa? Rasa bola sepak kot. Ya, habis paling tinggi jauh sampai apa? Wakil rumah sukan, wakil sekolah. Tak ada wakil apa-apa. Biasa macam hobi. Gitu. Okey. Bagus juga. Dan sebab saya nak fokus kat bahagian akademik. Okey. Bahagian bola tu tak lah. Yalah, betul lah kan. Tahu lepas kan selection memang Arab lah. Okey, bagus matlamat kamu Zarif. Cuma orang kata apa, kena work out lah untuk itu ya. Kena usahakan untuk memahami semua subjek yang kamu pelajari. Especially baik sekarang ni bila kamu dah masuk Form 4, subjek apa sebenarnya yang agak memberikan kesukaran pada kamu? Matematik. Matematik moden ya. Matematik. Maths tu memang ada certain topik yang dia masukkan baru tu, memang ada banyak komplain lah tentang certain topik yang baru masuk tu. Sebab kalau dulu matematik ni dia akan impact dekat sains tambahan. Sebab sains tambahan bahagian fizik dia memang belajar pasal ada matematik juga. Sains kan pun ada matematik juga. Rumus dia ekonomi pun kira-kira juga. Tapi jangan risaulah. Kalau ekonomi ni dia bukan tentang aplikasi. Dia lebih kepada dia beri masalah, kemudian gunakan step ni untuk selesaikan dia. Ada itu. Compared to macam add maths ke atau math mods ke kan, modern math ke kan, dia lebih kepada berikan formula and then berikan masalah ini macam mana nak sesuaikan formula tu dengan masalah soalan tu. So sebab itu dia lagi susah berbanding dengan ekonomi. Ekonomi senang je sebenarnya.
Ya, teori ekonomi senang dia boleh sama dengan sains tu. Betul. Cuma cikgu harap sebab tu Senang, dulu cikgu boleh senang faham. skor. Boleh skor. Sains cikgu dulu masih SPM, cikgu apa subjek sains cikgu skor dengan ekonomi dengan sejarah. So cikgu skor apa subjek yang sangat rich, berbeza-beza tu. Kerana apa? Kerana apa? Kita faham konsep, kita faham dia punya pengiraan dia yang simple tu, okey, dan kita boleh apply. Dah tu je. uh, Even tu sebenarnya cikgu dalam sekolah bukanlah cikgu pelajar yang pintar sebenarnya. Cikgu pelajar yang nakal. Ya tu Nakal. kan. Skor. Sekolah kan nakal. Skor apa? Balik sekolah pergi jamming, balik sekolah melepak, balik sekolah pergi main bola dulu, baru balik rumah. Usia remaja kan. Remaja dulu nakal kan. Tapi itulah jadi orang juga kan. Alright. So kita sikit lagi kita habiskan tentang kelebihan sistem ekonomi pasaran bebas dan juga kelemahan sistem ekonomi pasaran bebas. Baik, kelebihan dia. Kelebihan bagi sistem ekonomi pasaran bebas iaitu kelebihan dia ialah kepuasan individu dan masyarakat. Maknanya kepuasan bagi pihak individu dan masyarakat ini memang dapat dimaksimumkan, memang dapat the highest level. Sebab individu sebagai pembuat keputusan, akan membuat keputusan yang bijak supaya dapat maksimumkan kepuasan masing-masing. So sebab individu sendiri yang buat keputusan, maka sudah pastinya dia akan buat keputusan yang akan memaksimumkan kepuasan diri dia. So itu kelebihan dia. Sistem ekonomi pasaran bebas akan memberi kepuasan kepada individu dan masyarakat. Kemudian yang kedua, kelebihan sistem ekonomi pasaran bebas ni iaitu kebebasan yang luas untuk melakukan kegiatan ekonomi. So malah pengguna bebas memilih barang yang dikendaki dan pengeluar bebas mengeluarkan barang dan perkhidmatan. Maknanya pengguna bebas untuk pilih apa juga barang yang dia nak, pengeluar juga bebas untuk keluarkan apa juga barang atau perkhidmatan yang dia nak. So kebebasan tu memang freedom at all. Itu kebebasan. Yang penting untung. Itu kelebihan dia. Kemudian yang ketiga, kecekapan dalam penggunaan sumber. Maknanya dalam sistem ekonomi pasaran bebas, mereka akan cekap dalam menggunakan sumber. Sebab setiap pengeluar ataupun setiap company akan cuba untuk keluarkan sumber ataupun keluarkan barang secara optimum. Maknanya secara cara yang paling cekap. Cekap ni macam mana? Output dia maksimum. Output maksimum maknanya dia punya produk. Output ni produk produk yang dikeluarkan. So output dapat maksimum tapi pada kos yang minimum. Itu yang dipanggil cekap. Macam kes burger tadi kan. Kalau ada orang dapat hasilkan burger yang sama, harga RM5, tapi sebenarnya kos yang dia buat RM1 aja. Roti dia cukup baik, daging cukup baik, sayur memang best, mayonis lengkap pun semua bahan tu kalau dicampurkan RM1 aja. So dia jual RM5 juga. Bermakna dia akan dapat hasilkan dia telah menghasilkan output yang maksimum pada kos yang minimum. So dia dapat kita kata keuntungan yang margin yang besar. So itu dipanggil cekap. Kecekapan dalam penggunaan sumber. Dan satu lagi, kelebihan sistem ekonomi pasaran bebas iaitu menggalakkan perkembangan teknologi dan inovasi, di mana persaingan, macam cikgu cakap tadi, persaingan antara company dengan company, bersaing pula tu, face to face pula tu, reveal nama pula tu. Jadi persaingan itu akan menyebabkan mereka berlumba-lumba untuk meningkatkan teknologi dan juga reka cipta yang baharu. Sebab mereka nak bertanding. Dia buat lagi baik daripada kita, kita kena hasilkan lebih baik lagi. So persaingan ini akan menggalakkan perkembangan teknologi dan inovasi. So dengan cara itu, kos pengeluaran dapat dikurangkan
dan daya pengeluaran akan meningkat. Maknanya, dengan teknologi dan inovasi yang mereka hasilkan, kos yang mengeluarkan produk itu akan semakin berkurangan. Sebab mereka nak mencapai keuntungan yang maksimum dengan kos yang sangat minimum. So, ini menggalakkan perkembangan teknologi dan inovasi. So, itu memang banyak kelebihan sistem ekonomi pasaran bebas ni. Namun, sistem ekonomi pasaran bebas juga ada kelemahan. Kelemahan dia, pertama sekali, akan mewujudkan masyarakat yang materialistik. Tahu materialistik? Kebendaan. Betul tak? Yeah. So, individu ni akan cenderung untuk mementingkan kebendaan dan mencari kekayaan tanpa batasan. Maknanya akan mewujudkan masyarakat yang akan mengukur sesuatu itu daripada segi material, barang, kebendaan. Macam orang sekarang lah, sikit-sikit, anda tak ada kunci Honda, anda tak ada Honda, lemah. Anda tak ada Kawasaki ZXR 650, lemah. Nampak tak? Itu bermakna apa? Mewujudkan masyarakat yang mengukur dari sudut harta dan kekayaan. So, itu adalah satu perkembangan yang tidak baik. Masyarakat yang materialistik. Bahaya. Dan kelemahan yang kedua akan mewujudkan ketidakstabilan ekonomi, di mana turun naik harga pasarannya akibat perubahan permintaan dan penawaran menyebabkan ketidakstabilan ekonomi, iaitu inflasi dan kemelesetan ekonomi. Baik, merujuk kepada yang ini, merujuk ketidakstabilan ekonomi ni merujuk kepada yang inilah, mekanisme harga ni. So, kalau dalam ekonomi pasaran bebas, harga dia cepat berubah. Sekejap RM9, minggu depan naik kepada RM10. Kemudian selang 2 minggu, 3 minggu, harga dia boleh turun balik kepada RM8. Kemudian maknanya dia sangat volatile. Dia berubah-berubah dengan cepat. Dia berubah-ubah dengan cepat harga itu. Jadi ini menyebabkan apa tahu? Ini boleh mewujudkan keadaan ekonomi yang tidak stabil. Kejap mahal, kejap murah, kan? Jadi itu dipanggil ketidakstabilan ekonomi, dan itu bahaya sebenarnya. Bahaya. Baik. Yang ketiga, kelemahan sistem ekonomi pasaran bebas ni ialah agihan pendapatan yang tidak setara, di mana jurang pendapatan antara golongan kaya dengan miskin semakin besar. Maknanya kalau individu-individu yang ada modal, yang ada faktor pengeluaran, yang ada buruh, tanah, modal, usahawan tu semua kan, dia boleh menghasilkan firma dan dia menjadi semakin kaya. Tetapi golongan yang miskin akan menjadi semakin miskin. Kerana apa? Golongan kaya akan mengeluarkan produk-produk yang diminta oleh orang-orang yang ada duit. Jadi orang-orang yang tak ada duit, golongan orang miskin ni, makanan untuk orang miskin dia orang tak buat. Sebab apa? Bagi mereka, makanan itu tidak menghasilkan untung. Kerana apa? Akan dijual pada harga yang sangat rendah dan dijual kepada golongan miskin. Maka produk-produk banyak untuk orang kaya dan kurang untuk orang miskin. Maka ini menyebabkan jurang pendapatan antara golongan kaya dan miskin semakin besar. Ini kalau mewujudkan masyarakat yang materialistik lah. Itu pendapatan yang tak setara. Kemudian yang seterusnya iaitu mewujudkan kelemahan sistem ekonomi ni, iaitu mewujudkan kuasa monopoli korporat yang besar. Persaingan hebat menyebabkan firma yang kecil dan baharu tidak mampu untuk bersaing dengan firma-firma yang besar. So, ini menggalakkan firma besar untuk menguasai pasaran dan mendapat keuntungan yang besar. Sebagai contoh lah, kita tengok kita punya PC, kita tengok kita punya laptop. Kebanyakan laptop, PC semua menggunakan Windows, betul tak?
gunakan Windows. Okay. Betul. Jadi kalau kita lihat, kenapa dalam dunia ni asyik Windows saja? Oh, ada satu lagi iaitu Macintosh, Mac daripada Apple pun okey juga. Tapi dua je. Mana yang lain-lain? Ada yang lain-lain. Tapi firma-firma kecil tu tak mampu nak bersaing dengan Windows yang oleh Microsoft dan juga Mac daripada Apple. Tak mampu nak bersaing. So ini telah menyebabkan kedua-dua Microsoft dengan Apple ni menjadi kuasa monopoli korporat yang besar. Maksud korporat cikgu? Ya? Apa maksud korporat? Okey, korporat ni sebenarnya maksudnya berkaitan dengan syarikat-syarikat. Kita kata syarikat korporat ni maknanya syarikat-syarikat yang melakukan production, dan juga dia memiliki banyak bisnes. Korporat ni sebenarnya dalam bahasa Inggeris saya panggil corporation. Corporation maknanya syarikat yang yang ada banyak operasi. Syarikat itu ada operasi. Contoh syarikat yang famous lah cikgu. Contohnya macam kalau kita tengok macam Sime Darby. Pernah dengar Sime Darby kan? Pernah. Sime Darby dia bukan buat semata-mata dia buat binaan, tak. Sime Darby ada buat rumah, kawasan perumahan, ada buat oil and gas, kemudian ada buat pertanian, ada buat perladangan, kemudian ada buat hospital. So, dia ada banyak jenis perniagaan, itu dipanggil korporat. Syarikat korporat ataupun syarikat corporation. Sebab dia ada banyak operasi di bawah dia. Macam Microsoft pun sama juga. Dia ada buat software, kemudian dia ada buat antivirus, kemudian dia buat macam-macam lagi. Membina kawasan dan sebagainya. So Microsoft itu adalah satu syarikat korporat. Itu masuk korporat sebenarnya. Memiliki jadi kalau kita lihat macam Microsoft dengan Apple memang dua ni satu dunia. PC semua, komputer, laptop, semua bagai semua akan gunakan dia punya operating system, sama ada Windows ataupun Macintosh. Jadi itu mewujudkan monopoli. Monopoli ni maknanya penguasaan terhadap market. Dan syarikat-syarikat firma yang baru-baru yang kecil-kecil ni, kalau cuba-cuba nak buat macam Windows ke apa ke, memang simply down lah. Simply diketepikan dengan mudah. Kerana apa? Kerana firma itu tidak mampu bersaing dengan firma besar. So itu kelemahan sistem ekonomi pasaran bebas. Tetapi yang jelas tentang kelemahan sistem ekonomi pasaran bebas ni ialah kesan luaran yang negatif. Ini memang kesan luaran yang negatif, di mana firma dalam sistem ekonomi pasaran bebas dia tidak akan mengambil kira kesan negatif yang wujud demi mencapai keuntungan yang maksimum. Contohnya, dia tak kisahlah nak buat pencemaran pun. Yang penting dapat untung. Dan kadang-kadang pencemaran yang dilakukan itu ditutup dengan niat mereka. Contoh cikgu hari tu ada buat kereta tau. Kemudian cikgu tengok ada signboard, dia tulis besar iklan Petronas. Iklan daripada Petronas. Kemudian tapi dia punya iklan tu gambar apa tau? Gambar penyu dalam laut sedang berenang di tepi batu karang. Dia kata apa? Selamatkanlah hidupan laut kita. Janganlah buang sampah dan sebagainya. Iklan ikhlas daripada Petronas. Kita nak kata apa? Kita kata, bagus Petronas ni. Sedar tentang keseimbangan alam dan juga tentang tentang pencemaran. Tapi projek utama Petronas apa? Mengeluarkan petroleum daripada dalam laut. Dan mengeluarkan petroleum daripada dalam laut akan menjejaskan hidupan laut. Dan juga akan pembakaran petroleum akan menyebabkan pencemaran udara. Tapi kenapa diletakkan gambar iklan penyu tu? Untuk menunjukkan diri aku yang baik. Dia macam apa tau? Aku nak bagi rasuah ni. Ni nak bagi rasuah rasuah. Ini RM5 kan. Tapi pakai baju Melayu. Saya sebenarnya bagi bantuan je. Jangan lupa nanti bagi projek tu. Saya bagi bantuan untuk memudahkan. Kamu rasa?
Bercampur aduk tak? Bercampur aduk. Ini masalah bukan sahaja di Malaysia, masalah juga di seluruh dunia. Di mana firma memang kata nak capai untung, tapi kesan negatif itu memang tak diambil kira. Memang belasah aja. Itu pasaran bebas. Dan kalau di Amerika lagi obvious. Mereka kata apa? Penjualan senjata boleh dilakukan secara terbuka. Ada kedai lagi menjual senjata. Nak apa? Rifle. Kemudian nak apa? Pistol dan sebagainya. Dalam meja kaca tu je. Pilih mana nak. Kedai tepi jalan pula tu. Kan? Jadi bila tadi kenapa jual? Ada permintaan. Orang ramai ada permintaan terhadap senjata. Kan? Jadi kita sebagai firma kena tawarkan. Dia tak fikir pasal kesan negatif. Yang paling penting dia dapat untung. Jadi pasaran bebas telah menghasilkan satu masyarakat yang apa tahu? Yang penting kaya. Yang penting buat untung. Unsur negatif itu tolak tepi. Memang pemikiran western. Ya. Dan ini bukan sekat senjata saja, malah seluruhnya dengan isu orang kata apa, dengan isu ada industri industri lucahnya, dengan video-video haramnya, dengan kata apa hiburan yang tak tentu dan sebagainya atas nama kita nak buat duit, nak make money. So ini pasaran bebas, semua orang boleh bebas untuk menghasilkan produk masing-masing. Pemikiran just nak dapat duit. So inilah satu pemikiran yang kita kata pasaran bebas yang bahaya sebenarnya. Bahaya. Dan sedikit demi sedikit benda tu telah terserap dalam